tak balik. Ilmu berkenaan dengan menguruskan jenazah. Jadi alhamdulillah ini kita cuba belajar dan cuba praktikal lah insyaAllah menguruskan jenazah daripada awal pada sudah insyaAllah. Slide saya ni saya kongsi dah dengan Kak Zah tu Kak Zah boleh share daripada grup-grup ni mana kalau nak boleh tu dekat tu banyak Kak Zah ada sedia kertas dia dan juga saya terkongsi dalam WhatsApp dia tengok untuk-untukan. InsyaAllah ini kita mula dengan teori ini, kemudian kita lihat sekejap lagi. Kalau dah habis kita sambung, kalau habis kita akan masuk kepada praktikal kepada apa yang kita belajar. Jadi slide saya ini bermula dengan yang berhak menguruskan jenazah. Biasanya kalau kita belajar pada urusan jenazah ni bermula dengan sakit. Tapi kalau kita bincang start daripada sakit ni jadi panjang. Bukan panjang sikit-sikit, panjang 3 hari 3 malam dulu. Jadi insyaAllah hari ni kita saya ambil bermula daripada mati lah. Saya kita nak urus mati lah. Jadi mati kita nak ambil itu. InsyaAllah kalau ada kemuskilan apa begini kita buka selepas kita buat praktikal kita buka insyaAllah. Jadi yang berhak ataupun yang diamanahkan untuk menguruskan jenazah bila berlakunya sesuatu kematian tidak lain dan tidak bukan ialah keluarga waris terdekat. Maknanya kita lah kalau kata mak ayah kita, adik-beradik kita orang keluarga ni sebagai mak ke sebagai ayah ke sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai anak, itulah yang bertanggungjawab untuk menguruskan jenazah tersebut. Okey. Adapun nombor 3 tu imam ataupun bilas tempat ataupun tukang mandi lah kata saya. Tukang mandi hari ni untuk konteks kita belajar ni kita letak dia nombor 10. Pasal kalau kita letak dia nombor 1, 2, 3 kita tidak pandai semua. Jadi hari ni kita nak belajar ni kita letak kita nombor 1. Aku kalau mati gelar nombor aku biar aku nak jaga, biar aku nak urus. Okey. Jadi untuk menguruskan jenazah ni maka selain daripada kita ada pengalaman ikut orang kita ni secara praktikal tu, apa yang penting lah sekarang ni kita belajar secara ilmiah ataupun secara ilmu apa benda yang perlu kita buat bila berlakunya sesuatu kematian. Okey. Belajar dan praktikal ni sangat penting. Tapi kadang-kadang ada berlaku kita belajar cara praktikal. Lalu mana cara praktikal? Kita ikut orang. Contohnya kita ikut orang mandi. Contohlah jadi saya nak belajar seorang, kita mari lah. Mana secara teori kita tak belajar, kita pakai ikut je. Tu guru tu buat kan kita ikut. Memang comel dah. Tapi ke mana-mana ilmu tu kena ada. Pasal kadang-kadang kita ikut orang. Kalau orang hak kita ikut tu selalu buat dengan kita selalu. Jadi kalau kita belajar kita tahu ini boleh, ini tak boleh. Contohnya macam berkenaan dengan aurat si mati. Kadang-kadang kalau kita ikut orang tu, haji tu, dia jadi dulu dia ikut bukunya tu, dia cari mana hak orang. Maka dia buat kita juga, bila sampai kita buat kita juga. Banyak lalu contohnya masa kita iring jenazah, masa kita nak basuh belakang kadang-kadang masa kita terletang itu kita tutup balik kita tutup antara ustaz dan lupa tapi bila kita iring banyak lalu dia tak tutup bahagian belakang, dia tutup depan baju.
Nanti belakang pakai orang tua. Lagi ke kawan boleh. Malu ke kan? Tak malu lagi nak malu dah. Kalau dia boleh malu, kita takut. Aku masih hidup, aku malu ke main tu. Oh, bila air campur, apa dia? Campur selok tu, kita pergi masjid kan? Masuk dalam bilik air, campur nyelok. Lebih mula kain nak pergi nyelok. Kenapa? Ini royak malu dia. Jadi kalau kita nak belajar, mungkin kita tak apa, main apa tak apa, baik tu. Jadi bila kita belajar, kita tahu hukum mana. Hukum ni dia ada wajib ke, haram ke, sunat ke, makruh ke, haram boleh. Tahu? Jangan main pakai tak apa. Ada benda tak apa, tapi ada benda yang dipanggil haram. Bila sebuah haram, tahu? Saya pernah berlaku dalam satu kursus di satu tempat. Alhamdulillah ada seorang tukang mandi tu iman. Tahu? Biasa orang kalau orang mandi tukang mandi, ada title tukang mandi ni, tidak mandi dah macam gini. Mana koma ni. Tahu? Aku ni orang hal mandi dia tak boleh pula. Mandi. Tapi alhamdulillah dari rezeki itu hamba Allah ni iman. Bila kita cerita bab orang ni kejut. Allah Ustaz. Oh, apa ni? Allah dia, apa yang membahas orang tadi? Berarti, itu ada buat. Tak ada tutup ni, bubur ni. Tak, orang kena tepui ni tu. Memang, oh, tak ada yang bubur. Dah tutup. Tak, muncul kawan tu nak tapur. Dia membahas orang, muncul hari belajar. Lepas tu kita, di samping kita belajar ikut orang ni, boleh, tapi ilmu tu kena ada. Jadi kita tahu betul ke tak betul ke. Kalau kita boleh tegur kalau orang yang buat benda ni, kita buka body menentuk ni, macam gitu. Okey. Menguruskan jenazah yang jadi fardu kifayah kepada kita hanya 4 kali ni saja. Mandi, kafan, sembahyang dan juga ke bumi atau tanah. Okey. Pertama-tama ni saya nak muslimin muslimat sekalian masukkan dalam pemikiran kita, dalam fikir kita, urus jenazah ni 4 kali ni adalah perkara yang mudah sahaja. Masuk dalam kepala kita. Mati banyak ni urus jenazah mudah. Okey. Kalau orang kata ayuh susah gitu gini, kita tahu tepi. Orang kata kita ambil perkara yang positif. Urus jenazah ni mudah-mudah. Benda agama ni sebenarnya benda yang mudah. Tak, Nabi aja benda agama ni siapa-siapa boleh buat sebenarnya. Yang jadi payah kita buat payah. Kita kata, oh, payah. Tak, macam-macam gini banyak benda negatif. Orang boleh tidur lah, parti lah apa. Saya dalam kursus saya tak suka sebut benda negatif. Saya sebut benda ni mudah dan siapa-siapa boleh buat. Kita beri contoh dulu. Contoh nak cerita benda mudah. Yang pertama mandi. Mandi ni sebagaimana kita mandi. Kita mandi kan mandi wajib tau. Menghilangkan najis, mengatakan air. Maka kita nak tahu itu apa mandi. Tau. Macam ke kita kata buang biasa lah. Ada orang cek. Hari-hari tu mandi baby tu. Pagi mandi, 5 hari mandi, petang mandi. Tau. Sedih betul orang tu. Kadang-kadang kau lagi mandi. Tapi yang biliknya dia budak tu mati. Contoh raja budak sakit mati. Tak benda tau. Dari pun kita kan mandi dalam wajib tu orang ni cucu mati. Lepas ni 4 hari mati. Dia kata mati dah ada masalah kan. Mudah kan. Okey, cerita mudah-mudah dulu. Yang kedua kafan. Kafan ni mudah-mudah yang ni. Sudah kita mati kita pakai baju kita. Maka jenazah tu juga. Sudah kita mandi kita nak pakai baju dia, orang panggil kafan. Sekurang-kurangnya selai kain yang boleh tutup seluruh tubuh ni. Tak kira lah kain kat tu. Kain nasi tu boleh pakai. Kain nasi tu kena piau. Macam ikut kain nasi tu lah. Wajahnya mudah je. Kain asal kain boleh tutup orang, tak ada masalah. Contoh dia kata orang miskin duduk dalam hutan.
mati. Tak ada kain kapang. Tak ada kain kapang pun tak ada masalah. Asal kain apa? Kain selimut. Boleh slip pakai kain selimut. Ustaz, kain tu ada kakus pakai kripa. Ada masalah. Boleh itu ada masalah kan? Nanti dalam sampai bab ni kita belajar lebih jelas kan. Yang ketiga itu semayang. Saya nak berapa semayang ni semalu kan. Orang obes semayang lalu tau. Semayang jenazah ni lebih mudah daripada semayang 5 waktu. Yang lalu orang obes biasa pergi umrah lalu tau. Biasa kalau kita nak pergi umrah masa khusus, apa benda dia ada dulu? Solat jenazah. Betul. Pasal apa dia ada solat jenazah? Pasal kita pergi Mekah ke Madinah ke, kadang-kadang setiap waktu solat jenazah. Betul sembahyang zuhur, sembahyang jenazah. Betul sembahyang asar, sembahyang jenazah. Kadang-kadang sampai 3-4 orang sekali sembahyang. Tahu? Maknanya kita pergi Mekah ni sembahyang banyak orang. Tapi dia jadi masalah ni bila balik kampung ni tak ada. Tahu? Dia kaki kuang dia banyak kan tak masalah. Tapi kita juga dah balik rumah ni dia buat alasan bagi waktu lah tak ada air sembahyang. Dah tak ada air sembahyang, baik keliling rumah. Air sembahyang dia masalah. Tahu? Jadi sembahyang jenazah ni mudah kan? Lebih mudah daripada sembahyang lima waktu. Dah bayar ubah, dah bayar umat, dah bayar pokok, dah bayar suju. Begitu. Sebab tu kita kena biasakan diri. Bila berlaku kematian di tempat kita, kita kena pakai sembahyang. Ajak budak-budak dua lelaki puang, sembahyang mereka ada masalah. Puang pun boleh sembahyang. Cuma kadang-kadang kita punya macam puang ni tak sungguhan tau. Tadi pergi satu tempat di Pulau Mangga. Ada sahabat imam tu bagus kan? Imam ada ni. Ada anak-anak puang nak sembahyang. Orang tanya dia, kalau nak sembahyang di belakang sahabat lelaki. Gitu. Ya, kalau kampung kita biasa dia buat ni. Dia pakai kampak apa? Orang sembahyang. Ada dia cakap puan nak sembahyang. Dengan orang lelaki tak sembahyang. Saya pun tahu jenazah Allah Rabbi. Orang tua ni umur 100 tahun. Agak umur 100 ni. Anak cucu ramai. Masa sudah kampang tu sudah tengok orang bagi anak cucu. Penuh rumah. Allah kita tengok suka. Ya Allah dah mahu kata. Dah ayah bangga semayang apa ni. Dah ayah bangga segar pendik lah. Daripada anak cucu je. Tapi orang sedih. Bila kita jemput semayang mereka, anak cucu ni tu pergi dulu. Astagfirullahaladzim kata baguslah cucu bagi kau kesulian seorang. Sepatutnya kita sebagai keluarga ni anak-anak yang perlu penting sembahyang kan. Sembahyang ni sangat mudah dan pahala dia sangat besar. Seterusnya ke bumi, ini nak cerita mudah-mudah kan. Ke bumi ni juga satu perkara yang mudah lah. Sebagaimana kita biasa tengok orang lelaki kan. Nak kali jumpa ni dia ada bersyarat. Syarat yang pertama, bila kita tanda ayat tu, bila dia berubah, baru dia nak naik atas. Syarat yang kedua, tidak digali oleh binatang buah. Jadi kalau ikut syarat tu, duduk dalam mana pun kita kena ganti. Tahu? Kalau kita tengok, biasa sebenarnya yang orang rasa ni, waktu hukumnya sunat. Kalau hukum wajib ni, sekat pinggang boleh tak? Tahu? Tapi kalau kita dapat sekat pinggang, kau pergi, dia ada orang sah yang lebih. Atau orang wajib. Mati kalau kita ganti sekat pinggang ni, cukup dah dua syarat tu, iaitu baru dia nak naik atas dan tidak digali oleh binatang buah. Cuma kita gali dalam supaya kita ambil benda sunat kan. Tapi ada juga kita dengar dulu lah. Kita dengar mana ada orang kampung, orang lelaki tohor sikit, orang puan lalang sikit. Ada dengar, saya tahu yang di mana. Dan kata dengar lagi tak dengar tu lah. Dia punya sama, lelaki puan nak kena ada dulu syarat kan. Lepas tu dia buat sedap budak-budak. Dia tahu puan ada dalam sikit, dia buat tu, dia sesuai. Sedap gampang. Padahal lelaki tu paluk dia rasa.
Baca mata juga. Okey, seterusnya kita tengok sikit perkara-perkara sunat dilakukan selepas keluar roh. Ini kita kena tengok balik sikit lah pasal kan. Sebagaimana kita sedia maklum, kematian ini berlaku jarang-jarang. Kita hidup ni kadang-kadang 10 tahun, 15 tahun, kadang-kadang 20 tahun. Noyak ni kematian ni jarang berlaku, jarang kadang-kadang kita ni hidup, mak ayuh ada lagi, tu koki lagi, kadang-kadang banyak lagi, jarang-jarang lah. Jadi kita orang kata tak biasa, tak biasa. Dan kadang-kadang bila berlaku kematian tu kita panik kejut kau. Kadang-kadang tak tahu buat apa benda, padahal kejut je. Jadi ni kita belajar ni bagaimana nak buat bila berlaku sesuatu kematian. Okey, yang pertama yang kita sunat memejamkan mata semati supaya tidak menjadi keji. Ni sekiranya seorang mati, mata dia celak, mata dia buka. Siapa dia kata roh kita ni daripada bawah, nak tubik tu dia naik ke atas, akhir sekali dia akan keluar. Yang antara dua mata kita ni, dia tubik tu buat-buat kata memandang. Kita tengok kepada roh kita yang keluar tu, kadang-kadang asyik kita tengok tu mata dia terbuka. Jadi kita sunat tutup mata tu. Kita tutup mata ni, dia tutup itu. Mudah itu. Ni jaga-jaga je, bukan semua orang itu. Ada jaga-jaga, jaga-jaga tu kita tutup lah. Tapi ada juga jenis doleh tutup. Rupanya jenis doleh tutup ni orang sakit lama dah. Biasanya orang kering tau, dia tak cukup air dalam tubuh dia. Biasa rupanya masa hidup tu mati tak tutup balik tau. Cuma kita tak perasan. Bila mati orang pasang, mati tak okey, mati jelek. Tutup buka pula. Itu tubuh itu tak cukup air. Tak ada masalah tu. Kalau setakat bila kita urut tu, kalau tak lirok, biasanya kita ambil duit sampah tu tak urut, tak boleh orang kerja dah ni. Seterusnya ikat dagu semati dengan kain dan lilit di kepala. Kita ambil satu kain sepang ke kain selentai kot lah. Kunci kain kita sangkut di dagu, diikat di kepala dia. Okey, supaya mulut dia tak terkurat. Seterusnya melengkungkan sendi-sendi semati dengan menggerakkan bahagian sendi, boleh diurut dengan minyak untuk menggerakkan mati dan kafah. Tanya lah biasa, kita urut nanti praktikal saja balik. Seterusnya menanggalkan pakaian semati digantikan dengan kain nipis menutupi seluruh badan. Pakaian yang ada di tubuh semati itu kita salin, terutamanya kalau dia mati di hospital. Biasanya mati hospital, sebelum bawa balik ni dia bukuh dengan kain dia, kain semut tebal, kadang-kadang sampai 2-3 lapis. Pastikan bila kita balik rumah, kita buka ataupun salin tu. Salin kain tu, tutup dengan kain nipis, kain selimut berselah, kain batik ke, kain makeup ke, jangan banyak-banyak. Pasal apa? Sebenarnya kita ni manusia, kita ni sangat lemah, sangat doa. Bila roh kita tak ada dah, fizikal kita ni sangat cepat berubah. Kadang-kadang kalau semalaman mati semalam, mati hospital pula, buku dengan kain 3 ni, balik rumah kita tak salin. Lok gitu lah. Semalaman kadang-kadang bila kita nak ubah pagi esok ni, bila kita buka tu, kulit dia ni pun dah soyok. Kita angkat ni soyok serah. Orang kita ni sangat lemah darah dia. Okey, jadi sebab tu kita salin, kita tutup dengan kain nipis je. Lepas tu pasang tempat. Kalau tempat bekong, lagi balik. Seterusnya letakkan sesuatu yang berat sebagai mata kurang di atas perut semati supaya tidak kembung. Letak satu benda, taburuk je, anggoranya dalam 500 gram. Jangan terlalu berat, jangan terlalu ringan. Anggor lah taburuk kembung dia. Kena kita uji jenazah, dibukuh dalam katak kamen ni. Tapi bila kita buka tu, apa berat ni? Buka tengok batu ekmah, batu tu jadi tak tahu toki. Allah berberi berat lah, banyak toki.
Tahu-tahu pergi dulu kerja nukang tau. Mati boleh tak batu. Kau lah tak power bank tak berkudai kira. Kau lah tujuannya supaya tidak menjadi kembung. Seterusnya pindahkan mayat tersebut ke tempat yang lebih tinggi serta menghadap kiblat. Contohnya satu rumah kan. Dulu biasa kalau rumah orang lama kan, orang lama orang sakit masa sakit tu biasa orang letakkan kurang orang sakit kan senang lewat kucing itu ni. Jadi bila mati kita alih pun dalam rumah ataupun dalam bilik, letak biasa tempat tinggi tu atas tiang ataupun atas hati Pasal apa masalah kita ni bila mati sangat lemah sangat roh bila dah roh yang ni kok mengayak mudah lagi semua benda-benda ni. Kalau kita tinggal dapur itu Allah Rabbi mana hari jenazah pergi mati masa sakit itu duduk dapur mati pun hari itu tinggal dapur dah telefon hello pergi mati esok ni mati tiba bila kita mandi pada esok Allah Rabbi bila kita buka kain tu penuh semua ni balik sampai kaki ni tidak belajar ni buat begitu betul belajar tahu cara nak buat kena serta menghadap kiblat. Okey, dia jenazah tu banyak ni sunat kita arahkan dia kat arah kiblat semasa bermalam, semasa dok mandi lagi tu, dan juga semasa mandi dan kafan. Masa mandi kafan ni kalau mudah lah, kalau mudah tempat juga sunat kita adab ke arah kiblat. Lalu mana cara dia lah pondok kaki ke arah kiblat. Jangan letak kepala ke kanan. Kalau budak sekolah itu biasa ni. Kalau letak kepala ke kanan ke kiri, orang ni kata kanan, orang ni kata kiri. Waktu masa nak sembahyang jenazah kanan kiri, tahu? Orang lelaki di kiri, orang puan di kanan. Adapun masa bermalam, masa mandi dan kafan, pondok kaki ke arah kiblat. Macam kita sembahyang pagi. Itu cara dia. Seterusnya letakkan kedua tangan di atas dada seperti ketika solat ataupun diluruskan. Macam biasalah tangan ni letak macam sembahyang ataupun diluruskan. Seterusnya memasang bawah-bawah di dalam bilik isi mati. Sunat kita bakar bawah ni biasa kita bakar lah. Dia sunat bakar. Tapi zaman lain ni macam-macam biasa yang ada di bawah bakar boleh tinggi ke ilah dia lah. Cuma dulu ni jadi bakar macam kita bakar penyang ni, bakar standi tau. Kalau ada biti bakar garu garu sudah lagi bau harum semua muat. Kita pernah urus satu jenazah dulu. Orang ni mok dia mati, kasih sayang mok dia tu, dia bakar garu. Masa nak sembahyang jenazah tu ni sore hari tutupnya duduk dalam ekor dibakar garu. Lekat bau tu di keranda tu sampailah dia bawa jenazah tu ke kubur tu bau sedap lagi. Allah Akbar. Ada lebih tinggi agak tu. Dia hikmah dia juga bau orang kita bakar ni, dia boleh membersihkan, menetralkan benda-benda yang negatif dan juga kalau benda bau tak bersedap kan. Kalau orang sakit, orang mati tu ada macam mana tu ni, ada bau-bau sedap, insyaAllah dia boleh hilang benda tu. Seterusnya bersegera menguruskannya seperti memandikannya. Jadi jenazah ni kalau tidak ada masalah kita disunatkan segera menguruskan mandi, kafan, sembahyang, tanah. Dalam masalah segera ni kita tak jumpa doktor di dalam mana, cuma kita dengar daripada guru, setengah guru kata, seorang guru kita kata jangan lebih daripada 8 jam mati sampai kita berjenazah tu, jangan lebih 8 jam. Kalau lebih daripada 8 jam itu lama kan. Dan seorang guru lagi kata jangan lebih daripada 3 waktu sembahyang. Maksudnya kalau kita mati subuh, lepas zuhur ataupun lepas asar besar, itu hingga segera. Jangan kita mati subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh esok belum, itu lama kan.
Ni sekiranya tidak ada apa-apa masalah ya. Kalau ada masalah aku betul je lah. Kalau masalah postmortem ke apa ni banyak duduk hospital, banyak masalah, aku ada masalah tu mungkin sehari, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari, mungkin seminggu, mungkin sebulan. Dah pernah kita buat jenazah paling lama setakat ni lah duduk dalam peti mayat 9 bulan 9 bulan dah mati, dah selesai masalah ni. Kau tunggu tu akhir kantor tunggu rumah je tu akhir kantor tu lepas baru boleh tu masalah ni bunuh seterusnya ada bos kan dia orang cerita orang sunat-sunat dia saya tengok PDA. Ada juga mana kan? Tunjuk lagi kan. Jadi kita sunat ni kita ikat dagu ni. Kemudian ikat di tangan, kita letak tangan itu, kita ikat sini. Kemudian ujung kaki ni kita perapat tu sama-sama ikut jari lah. Kita ikat situ supaya kaki tak terbuka. Tinggal sekarang ni di lutut saja. Lutut kita ikat sikit. Okey. Lepas tu tangan ni kita letak atas wayang, kita ikat dulu. Okey. Seterusnya kita tutup dengan kain nipis dan dekatkan kasih muka sebelah. Kemudian nak mengadapkan dia kat arah kiblat ni, kita holong kaki kat arah kiblat dah. Pegang. Okey. Seterusnya syarat atas jenazah. Sebelum kita mandikan sesuatu jenazah tu ada syarat dia. Tengok dulu syarat dia. Yang pertama, jenazah tu orang Islam. Kalau Islam boleh kita uruskan mandikan dia. Kalau orang Islam, orang Islam orang Yahud. Dia bab Islam ni kalau nama Muhammad Dollah ataupun Acong apa pun tu mudah. Kalau kata Acong pun belum kita mati dah, kita rasa cegah tu anak-anak dia. Ya, kita orang susah begini. Nama yang kita tu nama Muhammad Dollah, tapi tak ada malis sikit surat tau. Mungkin dia ni daftar orang dia kerja alami ke bagi susah kan tau. Jadi semayang makan niat, makan kedai pun makan niat, semayang makan niat tau. Jadi kalau bawa ni mati, kita kata gini ya, soal alim masjid lah, mau cari tinggi lah tau. Situ lah mau alim masjid. Bila mati baru nak alim masjid tau. Jangan ikut malam itu bila ada tukang mandi tau. Itu siap kau bawa langsung tahlil minum Allah. Aku tak akan kita orang masjid itu malam je. Dia tak ada alim masjid itu malam tadi. Tahlil dah bawa tau. Orang baca pun relek kadang-kadang Wallahualam macam-macam kita jumpa pelik-pelik. Kita nak sampah pun ada seorang siapa sekejap nak tulis nama pula siap pun dia Allah Muhammad la ilaha illallah nanti buat mengarut lagi dah. Nak kapur aku ada segi saya jumpa lah ayah mati tak ada masalah. Pihak belajar bulat tu kena tuli. Masa kita nak nampak je nasi nak nampak tu dia nanti enggak ada apa dia. Dia kesium dekat kemaluan kecil. Lepas tu dia saya padu apa buat lagi. Ini benda-benda belak lagi tau. Kita kapal tu jangan nak buat tau. Kapal tu benda tak betul nak menengok kita juga. Okey orang Islam baru kita mandi. Yang keduanya dia dah mati anggotanya walaupun sedikit. Kita nak urus jenazah nak mandi banyak ni, ada benda yang kita nak mandi. Contohnya kita kata
Boya 3 tangan sebutuh. Baik boya itu makan lagi dia boya. Jadi dia tak kambi, dia 3 tangan sebutuh. Jadi tangan sebutuh tu kita kena mandi, kapal, sembahyang, tanah. Kali dia makan api ada apa dia kata dah suruh mati, nak mati. Tak payah mandi, tak payah kapal sembahyang. Gitu. Kalau ada kita kena urus. Kemudian masalah anggota sematian. Kalau tuang hidup ni, anggota mati. So macam mana kaki? Jadi kaki dia tu kita kena hormati anggota ada. Sekurang-kurangnya kita ambil kaki tu kita tanam. Ambil kaki tu pakai tu tanam. Nak tanam mana? Nak tanam kukuh boleh, nak tanam belakang rumah kita berapa. Cuma kalau nak tanam kukuh, kita tanam tepi-tepi pagar ni. Jangan tanam tengah. Pasal saya kena dah sekali, hamba Allah ni, mak dia macam mana kaki. Hari tu betul lah doktor silap kabur. Doktor kata, wah, kaki mak ni balik mandi, kapal, sembahyang, tanam. Doktor kabur gitu. Berdoa ni, tak boleh pun tak. Mak dia macam mana dia? Doktor kata mandi, kapal, sembahyang, tanam. Dia kabur. Bukan gitu deh. Awak ambil kaki tu, kalau awak masuk sikit, bungkus sikit, lepas tu awak tanam je. Tak salah. Doktor kata mandi, kapal, sembahyang, tanam. Kata dorong ayah. Tak, doktor kata mandi, kapal, bagus kata. Dalam sampai dekat mak. Salah. Doktor kata mandi, kapal, sembahyang, tanam. Bagus. Nak ada orang kita ke rumah. Bila kita sampai rumah siap lah. Tempat mandi biasanya cukup. Kata nak apa ni? Nak mandi kaki. Nak apa tu kita pun duduk mandi tu basuh-basuh apa benda ni buku-buku sikit, ajak pergi kubur. Bila kita sampai kubur, dia ganti kubur. Ayah nanti tu ganti kubur tu, ganti kubur sebelah ayah ni. Pergi pergi kata apa ni? Kata ni nak tanah kaki. Lalu kita tanya sepatutnya, dah mak ada cerita, mak ada duit. Dengan mak mati kita tak nak dia tanya gitu. Mak cerita tu. Tu. Mana ni? Kata lebih orang. Murid tadi tu kata. Muka aku mula ni, muka tadi gitu tu. Tanah situ. Ni standby aku bila mak mati tau. Boleh tanah sebelah je. Di tanah kaki tu. Jadi kalau anggota tuan itu pergi, kita sekurang-kurangnya kita tanah. Sekurang-kurangnya, tapi malaikat kita basuh, kita bubuh baru kita tanah. Kemudian masalah yang kedua, tuan mati dah. Tuan mati, contohnya ini, berlaku kemalangan. Masa kemalangan tu butuh tangan sebelah, tangan tu hilang, tak boleh berjaga. Jadi hari ni kita simpan buang mandi, kapal, sembahyang, tanah. Esok orang jumpa, maka hukum dia kena ikut macam tuan dia. Kena mandi, kapal, sembahyang, tanah. Anggota itu, tanah itu ambil, kita mandi, kita kapal, buku, kemudian kena sembahyang dan kita tanam tak kubur dia. Gali mula, bukan gali sampai api, gali dalam sekat pera tu lah. Tanam itu cara dia. Yang ketiga, anak kuburan yang sudah bersifat. Pergi dalam kuburan. Bagaimana buat? Dia pergi dalam kuburan begini. Kandungan, umur kandungan tu 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas, kita kena buat macam orang dewasa lah. Mandi, kapal, sembahyang, tanam. Cuma saya isu lah, budak-budak ni kalau kita nak tanam, budak sama ada umur 5-6 bulan dalam kandungan ataupun baru kanak, umur baru kanak setahun 2 tahun tu, saya isukan supaya bila kita nak tanam,
kita cari kubur orang dulu lah. Tak atas kubur orang dulu kita, tak kubur mak ayah kita ke, tak gali tengah. Jangan gali sekurang-kurangnya. Pasal kita dah ni kubur, tak kekurangan tak kubur. Kalau kita main gali-gali macam tempat tak ni, itu pasti kita nak. Jadi budak-budak ni kita letak atas kubur tu dah dulu. Budak dalam kandungan kalau 6 bulan ke bawah, 6 bulan ke bawah ni dia ada perhatian sikit. Yang pertamanya, tengok dia ada sifat hidup dah masa beranak. Dah cukup 6 bulan ke bawah, masa tubik tu ada panggil sifat hidup. Ada dia dua tanda, sama ada dia bunyi sekali ataupun dia bergerak. Masa tubik tu bergerak, lepas tu senyap mati. Ataupun dia bunyi kali, bunyi kali, lepas tu senyap. Maka dia panggil tu ada tanda hidup. Bila ada tanda hidup, kita kena urus macam orang dewasa kan, mandi, khabar, sembahyang, tanam. Tapi sekiranya tak ada tanda hidup, dia bergerak dan juga tak ada suara, dia macam anggota ni. Kita kena mandi, khabar dan tanam, doa ayat sembahyang. Okay? Seterusnya bukan mati syahid fi sabilillah. Orang yang mati syahid ni sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah mandi, tak payah kafar, tak payah sembahyang, hanya wajib kita tanam sahaja. Mati syahid macam pegang kelas ni. Okey, seterusnya ini satu perkara yang penting lah. Sekiranya berlaku kematian selain daripada hospital kita, hendaklah waris kita melaporkan kematian itu di balai polis berkaitan untuk dapat kebenaran kebumian. Contoh je lah, kalau mati di hospital akan keluar juga ni orang sebab mati ataupun pergi kubur, orang panggil pergi kubur. Kalau mati di hospital akan keluar juga ni. Tapi kalau mati lain daripada hospital, mati rumah, mati jabat mana gerak, mati tengok hadap ke, kita kena bawa kat dalam dia pergi ke balai polis berdekatan untuk mendapatkan surat mati. Tapi ni selepas lagu COVID ni ada satu prosedur lagi. Sebelum kita ke balai polis, kita kena telefon ambulans. Telefon ambulans kata ada kematian, dia akan bagi besok kematian tu tidak ada COVID, tidak ada masalah. Dia akan beri kita tugas, dia buat catatan sikit supaya kita bawa kertas tu untuk ke balai polis untuk buat laporan untuk dapatkan segi mati. Okey, cuma satu pesanan lah, kita nak pergi ni balai polis ni biar biasa orang biasa pergi, budak-budak baru ni kita bawa dia tu, jangan duduk dia pisau kan. Orang biasa pergi takut dia takut orang panggil dia selalu lipu. Banyak berlaku kes selalu lipu saja-saja. Dia dah tahu tak bayar pos mortem, kena pos mortem. Banyak berlaku. Kau kira orang 60 lebih tak? Pernah berlaku. Tapi kalau tengah lipu ni salah lipu. Dia gini, kita lipu ni jangan ada sebarang keraguan. Pergi kena cover toki mati, pukul berapa, sakit apa, biar jelas. Jadi macam bila mari dah kan, bila mari dah buat surat ni doktor bagi saudara mati tak ada COVID, tak ada apa. Okey, kalau kita sedang cakap dia keraguan dia ni, macam boleh tanya mati kau apa, saya tak pasti je, masa kerja-kerja pun orang kata nanti gitu, kita kena letak hukum mati pun 3 ni. Tak ada mati sakit ke, dia ada sakit, orang pergi je ada belaka ni, orang kamu sakit dia tak tahu, ada belaka cimani darah tinggi, kolesterol, jantung, hati dah hati, pinggang, boleh belaka. Senang. Kalau sedar ni ada rekod, ada macam kalau pergi hospital kan,
bawa rekod lagi baik ngobok 4 kali tu. Pasal apa? Pasal banyak dah berlaku silap ikut boleh ambil jenazah tu bagi cerita semua dia kaedah orang mati kalau kita nak alam orang ni kalau umur dia 50 ke bawah 50 ke bawah ni dia panggil kategori orang muda. Orang muda ni kalau tak ada rekod di hospital semua kan ada masalah. Masalah mana kita dah sakit ke? Dia dah sakit dah mati. Ayat bahaya tu. Silap-silap dia bilang kena hospital kan. Sebab tu kita kena report tu jangan ada orang kata ada keraguan. Okey tadi yang penting kata kita buat ada surat ni pasal apa surat ni penting ikut undang-undang kita. Kalau tak ada surat ni pihak kuasa boleh nanti sebulan buku. Kalau kita tak ingat report contoh sampai tanah kalau ni report silap-silap pulang dia ganti sebulan. Okey yang ada usul-usulnya nanti. Okey yang kedua kita letak penting tu kali buku. Kali buku ni letak penting. Saya letak penting bukan dia pengalaman pernah mana. Bila kita sampai buku anak cucu baru ingat duduk balik buku kat TV ayatlah pada buku siang tak tawakal. Nama itu dulu baru lepak tawakal mati pun lepak dulu kejap baru nak balik buku. Okey seterusnya syarat dan sifat-sifat pemandian. Okey tadi kita kata syarat kepada mayat. Ini syarat kepada orang mati jauh. Siapa nak mati? Kita semua ni lah. Jadi letakkan semua syarat ni kepada diri kita. Yang pertama Islam, bukan pembunuh kepada semati, majlis, bukan musuh kepada semati, tidak fasik, merdeka, sama jenis. Okey. Tengok sikit-sikit Yang ketiga tu memayis. Memayis ni maknanya tidak semestinya orang dewasa macam kita semua ni yang boleh uruskan jenazah. Anak-anak kita umur darjah 5 darjah 6 kita cakap budak-budak sekolah darjah 5 darjah 6 tu kalau dia biasa ikut toki dia pergi mandi mayat contoh dia boleh mandi mayat. Betul lah kita hari itu sepeda waktu tak ada kampung waktu sibuk di situ di sini. Tiga budak-budak ada orang mati budak-budak ni mandi dia kapal dia juga pakai sembahyang yang merambat dan dia juga di tangan buku dia sok. Itu hukum dia maknanya tak semestinya orang dewasa. Yang kelima tidak fasik. Tidak fasik ni ialah macam kita semua lah orang sembahyang orang tidak melakukan dosa-dosa besar kan. Dia kata mak ni bukan mati apa kita tapi jadi ganas. Kadang-kadang tak ada kerja kaya ayam keluarga ayam buah-buah ketua je mabuk kali sakar lah kamu tu rodok nonton. Jadi kalau mati ni nak suka buat mak ni mati aku ingat mari tengok kaya lah. Bagi kita mandi juga kita belajar hari ni hari ni insyaAllah kita belajar yang boleh biar boleh mandi sendiri lagi. Yang keenam mereka bukan apa. Yang ketujuh sambil ini lagu mana orang lelaki mandi orang lelaki, orang perempuan mandi orang perempuan. Ini pada asalnya pada rasulnya lah. Dan juga aktornya orang lelaki dimandikan oleh orang lelaki, orang perempuan dimandikan oleh perempuan. Tetapi pada beberapa keadaan diharuskan orang lelaki mandi orang perempuan, perempuan mandi lelaki. Yang pertama ini suami isteri, suami boleh mandikan isteri boleh mandikan suami, tak ada masalah. Dia tak ada orang bini ni dia tak ada orang, dia nak setuh, dia nak tengok, ada masalah. Yang keduanya keluarga, macam kita lah mak ayah anak, mak ayah adik-beradik kita, mak saudara tu toki, kita nak mandi tu kita boleh, mak kita nak mandi kita boleh, ada masalah. Cuma kena jaga aurat antara pusat dalam tu kita kena jaga lagu mana tak boleh tengok dan tak boleh sentuh sampai lapik.
Walaupun kita mandi rumah je kita, tempat lain kita boleh sentuh tanpa lapik, antara pusat dalam tu kena lapik. Ini kena faham. Begitu juga masa kita jaga orang tua kita sakit, kita jaga orang tua kita ke, orang tua kita jaga kita ke, dah. Semoga akibatnya jaga dah. Antara pusat dalam tu, kalau kita nak basuh, nak sebaik orang tua begini, wajib lapik tangan kita. Sama ada kita pakai sarung tangan ataupun pakai pencahaya. Pun begitu. Kalau tak payah lapik ni, suami isteri sahaja. Ataupun anak kita tu budak-budak tak apa kan. Adapun kalau turun lalu dah, kena jaga aurat akan pusat dalam tu, tak boleh tengok dan tak boleh sentuh tanpa lapik. Yang ketiganya, dia panggil berambilan. Berambilan kan contohnya macam dia, anak menantu dengan mentua. Kita anak menantu boleh mandikan mak ayah tua, mak ayah tua boleh mandikan kita anak menantu ni. Tu nak kapok dah boleh. Tapi orang baliknya orang lelaki mandi orang lelaki, orang puang mandi orang puang lain. Ini alat-alat yang kita akan guna untuk mandikan jenazah. Tengok gambar kan. Gambar kat kita tunjuk tulisan tu dia sikit lagi. Ada bergerak tak? Alah. Dari praktikal kita akan tunjuk balik bagaimana nak guna alat-alat. Okey. Peralatan ini tulisan Ayatullah, beberapa bentuk kaku barus, air daun jaga atau sabuk. Tengok ayat dia ni, air daun bidara atau sabun. Nak kabarnya air daun bidara tu dia adalah sabun. Saya nak kabar apa? Takut salah tempat. Kadang-kadang orang kita mandi, sudah mandi selesai dah, baru dia tiru air daun bidara. Mana air daun bidara tu pergi tiru, lepas tu bilang sudah. Air daun bidara ni sabun. Masa mana nak guna, mula-mula mandi jiwa air dalam jaga, banyak sekali air dalam jaga tu, sambung air dalam jaga tu, cara guna air dalam jaga. Kalau dulu kita ada tengok sudah mandi siap baru air dalam jaga, dia tak guna tempat lagi kan. Kalau sebelah harap tu kita tengok dia memang tak guna sambung, memang guna air dalam jaga tu. Dan dia buat selubuk tu. Buat selubuk, kita dalam gendi, cuah air jadi pulih yang jaga air sabun. Waktu ia guna untuk mandikan jenazah. Beberapa batang lidi, ini buat mesin buku. Beberapa gulung percakain ataupun dipanggil kain sumi, untuk kita bersihkan betul-betul. Sarung tangan ni selain daripada suami isteri, wajib guna sarung tangan supaya kita nak sentuh bahagian aurat dia tu, kita tak sentuh tanpa lapik. Bekas air pada sebuah bekas kecil atau berulang. Dia sebenarnya gini je, mudahnya kalau sebut mandi, bila kita sebut mandi, yang penting sekali air. Gitu. Ada air lagi ada lain ada. Kita ada orang lain tu aksesori je lah. Ada tak apa, tak ada apa. Jangan kata tak ada tadi dah boleh mandi, jangan. Macam orang tua itu lah, dia nak kena dekat ke? Dia nak air paku baru, air dan air super-super air baru boleh mandi. Tak ada, akan dapat mandi lah. Orang nak bayang macam dalam pukul 10 dapat mandi ni. Air dah nak mandi ke ni? Ada benda sunat. Penting kalau nak mandi air. Kalau tak ada air, kita cari lah. Kalau kita nak kapal, mesti tahu ada kain. Gitu lah sabun. Ada pun benda-benda lain daripada tu, tu bagi sunat ataupun sebutan mudah dan juga aksesori. Ada tak apa? Tak ada, jangan nyusul. Mana kat apa mandi? Saya kalau tak ada macam saya pun mandi. Sabun dah dah.
Sambung ni nak pakai sambung ni. Itu anda nak pakai sambung ni pun masa sambung ni. Jadi dia tu suci dah. Terus tak sambung biasa dah. Ada sambung rebu yang sambung lagi. Jadi ada mandian. Boleh makan mandian. Nak boleh ke pilih mandian air, mandian yang lebih dahulu. Oh, bagi sedap lah. Boleh ya, ada masalah. Ada seorang mandi itu lalu luar dah, pakai air. Dia kata saya dah suka pakai sambung. Saya suka pakai mandian. Kata apa Ustaz awak pakai mandian? Dia kata orang Melayu ni banyak khurafat aja. Kita guna sambung, dia minta sambung orang apa? Orang Melayu ni dah apalah. Ada orang dia minta daun pisang. Daun pisang buat lapik. Ada orang setengah-setengah ayat nak mandi je lapik daun pisang. Ustaz, saya nak daun pisang. Daun pisang apa? Daun pisang buat lapik mandi. Oh, kalau nak pakai ikan lapik daun pisang lain. Dah pernah kita tengok TV ni. Orang kaki ngai. Orang kaki ngai. Wali dia mati. Dia bawa apa kata? Orang. Dia bawa orang. Kat kita mandi ni. Kan mandi tu pergi air kan. Cabut air mandi tu. Bawa ke seluruh air. Kita kata lampi ya. Orang ikan ni. Bawa ikan pun semua dia orang. Kami tunggu macam itu dia. Okey. Seterusnya perkara-perkara yang haram semasa mandi kamarnya. Ini kita jaga kemudian. Kita buat video ni ada muakan hak haram kita nak apa ni? 3. Yang tamunya menyara mayat. Jenazah ni kita nak mandi, kita nak bersih bahagian belakang, kita diajar iri gitu jangan dikaidak tu. Sebab tu hukum agama ni kita dah bikin otak kita. Kalau kita bikin otak, kita kaidak tu senang tau. Nak banyak kan. Dia agama kata kaidak hukum yang haram. Dia kata iri. Okey, yang kedua menyentuh aurat semati tanpa lapik. Orang yang selain daripada suami isteri. Kalau suami isteri tak payah pakai sarung tangan. Banyak gitu je. Bini kita, laki je lah. Cerita sikit yang buat macam hati tau. Ni cerita tamanya untuk orang lelaki lah. Kita pernah jenazah lelaki yang dimandikan oleh 2 orang isteri. Oh sedap kita lelaki. 2 orang isteri mandi. Kalau kita tunjuk aja dekat je. Akak ni banyak ni. Kita tengok Allah, wahdilah dulu orang. Kita ingat ke seorang bini dia, seorang dia adik-adik. Bila sudah-sudah tu kita tanya, sudah kapal siap kita tanya. Kak kena mana? Saya isteri dia. Kalau seorang ni, saya pun isteri dia kok. Kejut kita sampai belakang mata. Kejut apa? Masyarakat tidak saya tak dapat tanya. Orang tu pakai ilmu kebijak. Ni orang bagi cerita sedap bagi orang lelaki kan. Tapi ada cerita lagi kalau tak sedap tu. Cerita tak sedap kan. Pernah lalu suami mati. Masa kita mandi jenazah dia ni, ada seorang lagi perempuan muda bawa anak seorang duduk tanah. Dia naik tau. Rupa-rupanya tanah tu ni muda. Cikgu ni beken. Cikgu sang anak-anak. Kalau dia naik, mentang pada. Apa itu? Itu tanah aku sedih seorang. Nak hari tengok tu lelaki mati. Tak boleh naik. Sampai ada sudah rapang yang panggil orang. Mari tengok ni. Cikgu dah punya. Cikgu kata, kalau naik, mentang pada. Biarlah lelaki sekali kita pujuk-pujuk. Kita minta dia tengok sekali. Dia ada kok dia kau macam ni kan. Bila tengok lepas tu sudah biar naik. Naik, tengok balik dulu. Kita jadi sampai setakat ni apa tak terjadi kat orang seorang.
Yang ketiga, haram melihat aurat semati. Antara pusat dan lutut, kita mandi jenazah mak ayah kita, adik-adik kita, antara pusat dan lutut tu haram kita tengok tanpa orang kata ada kepentingan lah. Kalau ada masalah tak apa, mana orang kata kalau ada itu pasal tengok lah. Contohnya macam kita ada bekas plaster ke tau, ada kadang-kadang bekas hari-hari tu contoh-contoh plaster tau. Kalau kita dah tengok, kita dah tahu dia tu gantai ke tau. So tengok sekadar keperluan memangnya, tengok sikit okay? Dari mudah-mudah dengan orang semati. Ini saya cerita kerana kadang-kadang orang ni kalau tidak belajar tau, ada title tu, kadang-kadang dia tak jaga orang semati tau. Kadang-kadang ada orang bagi jenazah dia buat banyak tu bagi dia macam Nazir. Kenal tak Nazir? Nazir bagi kecewaan dia bagi banyak dia buat kecewaan gitu, kain copek ini berlaku pasal apa pasal tak banyak dia jauh tegur dia marah tak bukan betul mandi belum faham marah tegur hingga kita tegur terima kasih dia marah dulu ini kita kena jaga dia, waktu kita belajar. Seterusnya yang keempat, menceritakan keburukan ataupun keaiban semati. Haram kita cerita keburukan ataupun keaiban semati secara total. Kita tidak lihat kalau kita cerita secara umum tak tiba tu tak apa. Kita nak pesan budak-budak jangan tinggal sembahyang contohnya, bang jangan tinggal sembahyang tu. Tengok itu orang mati ke sembahyang, pun bakor. Itu cerita secara umum tak boleh. Kalau secara detail anda lihat. Okey. Cara memandikan jenazah. Ini pukul 10 baru cara nak mandi. Tak pagi tak sembahyang ni. Okey, sikit ya. Kita baca tu, yang pertama salingkan jenazah dengan kain lembong untuk ditubuh dan digunakan kain besar yang lusuh. Kita nak mandi jenazah ni kain besar itu dia kain memakan doa lusuh. Jangan pakai kain baru ni biasanya payung besar air, kadang-kadang memuncak. Jadi kita guna kain lusuh tu. Yang kedua, membuang benda-benda yang menghalang air di seluruh tubuh seperti getah, sisi ikan, kesam plaster, puan buku dan lain-lain. Okey, kita nak mandi jenazah ni, kita nak menggantikan air. Jadi nak gantikan air itu sekiranya ada benda-benda yang menghalang daripada ganta air. Contohnya itu macam getah ke sisi ikan, kesam plaster. Biasa banyak kesam plaster dalam mati hospital kan. Cocok sini ada plaster kan. Kita buang plaster tu kadang-kadang ada getah yang putih kan. Pastikan betul kita banyak biarkan. Dan dalam masalah ni, sekiranya terpaksa menggunakan alat untuk menghilangkan benda tu, wajib kita gunakan alat dulu baru kita mandi macam biasa. Contoh macam ada cat, kita ngecat tengah-tengah ngecat ada tubuh sudah mati contohnya lah. Maka banyak mengair gahan sambung tak langgar, pasti guna alat minyak terpetik dalam itu lah ataupun minyak peteru ke, maka wajib kita gunakan alat dulu baru kita mandi macam biasa. Okay. Seterusnya pelembutkan sendi-sendi jenazah. Sendi-sendi ni kita pelembut dulu macam baru mati dia kita pelembut. Kemudian dalam satu proses mandikan jenazah ni dipanggil satu proses tu dipanggil menguap. Menguap ni mudah-mudahan gini, kita sambung dengan kita masuk belok suci gitu. Faham tu mudah. Okey, kita baca dulu. Dia kata dudukkan jenazah dengan perlahan dan condongkan belakang serta tangan kanan pegang bahu mayat dan dua jari pada tekuk mayat. Bukakan sedikit kanan kaki jenazah. Tangan kanan perut-perut dengan menekan sedikit demi sedikit supaya keluar semua naja dan duduk jika ada. Pada masa yang sama diruskan ketelok dengan banyak supaya mudah bersih. Kemudian bersihkan tubuh dan tubuh dengan memakai sarung tangan seluar-luarnya di sebelah kiri supaya tidak tersentuh orang mayat. Ia mudah ya. Ya kita contohnya jenazah roh, kita nak buang kita kena duduk sebelah kiri mayat Kemudian kita buka sikit kaki, kakak buka sikit kaki. Lepas tu
tangan kiri ni kena pakai sarung tangan ataupun kunci kain. Tangan kanan kita tekan buah. Tangan kanan kita tekan buah dia. Sebuah wangi kita tekan belah kiri. Kalau tekan luar tak apa, tapi nak tekan luar tak apa je. Sebuah wangi kita tekan belah kiri, sudut belah kiri kan. Tekan bawah dada ni sampai ke kaki. Tekan tangan kiri ni macam kita masih baik di sini. Tahu? Maknanya kalau ada najis keluar, biar najis keluar, kita lepas keluar tu kita basuh. Sama macam kita masih baik. Mudah faham ni? Sama macam kita masih baik. Kita tekan-tekan dulu kali. Kalau ada najis, biar najis tu ambil dulu. Kalau tak ada, basuh je lah. Gitu. Tak semestinya tekan sampai keluar najis. Ya kan? Kalau tak ada najis, mak kata, saya pernah pergi musuh itu sekali. Waktu kan najis kata, tekan sampai keluar. Sudah. Kalau sudah mati ya, buang air dia. Tak ada nanti. Orang tekan lagi. Okey? Dia mudah itu. Faham ni? Sama macam kita basuh air. Kalau faham itu mudah. Okey? Seterusnya bersihkan mata, mulut, sugikan gigi, lepas hidung, telinga dah rusak dengan kain sugi. Kemudian bersihkan kuku. Dia mandi jenazah ni kaedah dia sama dengan mandi wajib. Kita disunatkan ambil wudu. Nak ambil wudu. Jadi nak ambil wudu ni selepas kita menguak dia, lepas bersih najis tu, kita bersihkan anggota wudu ni. Kita basuhkan, kita bersih telinga, mata, hidung, mulut. Kita gunakan sugi tu ataupun kita boleh guna putih kapal. Lepas tu bersih kuku, habis sembahyang. Lepas tu setelah itu disunatkan mengambil wudu ke atas jenazah tersebut. Kita pun semasa kita basuh muka, kita niat saja wudu kat mayat ni kerana Allah Ta'ala. Atau basuh muka, basuh tangan yang sibuk, basuh kepala, telinga dan kaki. Lepas kita ambil wudu, baru kita mulakan mandi. Kita pun niat setelah wudu barulah dia boleh mandi jenazah. Nak bagi mandi mayat, berniat memandikan mayat berkenaan. Kita pun niat sahaja aku mandikan mayat ni kerana Allah Ta'ala. Okay? Tujuh hari kita pun niat sahaja aku mandikan mayat ni kerana Allah Ta'ala. Ia ada beza sikit kenal dengan mandi jenazah ni. Kalau kita hidup, kita mandi wajib, kita wajib niat lah. Wajib niat lah. Sahaja aku akan ada pesol, ada mandi wajib ke tak. Ada pun jenazah ni, kita tuang mati dah, dia tak niat dah. Kita tekan kali ni, kita niat tu hukumnya sunat. Kita jiwa air tu, mula jiwa air, kita jiwa air tu niat. Sahaja aku mandikan mayat ni dengan Allah, hukum dia sunat. Tapi boleh ada niat lah. Sekiranya kita tak ingat niat, kita tak ingat niat, kita mandi warna-warna, rata molek, selesai. Lepas tu kapang, semayang di tanah. Balik kubur, niat dulu niat ni. Tak ada masalah. Hukum dia sok. Okey. Dan perbuatan kita mandi jenazah ni, dia mengangkat segala hadas yang ada pada jenazah tersebut. Jadi kita tak boleh pesan. Ingat boleh? Jangan besar kepada tukang mandi. Tak besar pun tak apa, tapi tak besar. Apa kita belajar sikit. Apa saya kata dia gaji kita juga. Gaji kita juga lah. Maknanya malam berjunuk contoh ni lah. Sudah berjunuk mati. Jadi orang puang ni kadang-kadang dia masih sok. Kalau nak kapal sudah mati. Tak yang kau buat. Maknanya ada yang kau buat. Maknanya mati tu dia angkat segala hal. Maknanya kalau selalu-selalu hari haji minta tu, raja nak dosa sekali, layaklah. Takut benda, takut selalu mati pada tulisan. Wow, jangan marah pada ayah haji tu. Orang belajar minum ni kena hati tau. Kena hati juga. Kalau kita layak kena hati tau. Kalau nak layak kau kena sesok. Sesok aku sok dulu. Bukan kita Pak Benda bayar, kita kena mudah. Kita malu dulu nanti. Tak ada mati.
Pasang itu dia tak sok bawah. Okey, seterusnya basuh dan mandi bahagian hadapan badan. Mulakan bahagian badan sebelah kanan, mulai daripada leher ke ujung kaki, kemudian pindah mula ke bahagian kiri. Okey, kita mandi jenazah ni, kita mandi sebelah-sebelah. Mula-mula kita mandi bahagian depan, belah kanan. Jiwa air belah depan ni, daripada kepala belah kanan sampai ke kaki. Lepas dia jiwa air, kalau ada air dalam dara, kita jiwa air dalam dara, banyak sekali air dalam dara, tak ada siapa, tengok bahagian ustaz begini, dia kata kalau ada pasta gini, pastikan pasta kita buang dah. Kemudian sampai dia bagian orang bagi pusat lalu tu banyak dalam kain lapis. Okey, lepas tu kita bilah yang sambung kata tu dibagi sekali lagi, ulang 2 kali, jadi 3 kali. Okey, tu belah kanan, tu belah kiri belah. Jiwa air belah kiri belah. Jiwa air kalau ada dalam dara, jiwa air dalam dara. Kalau ada sabun lah. Okey, lepas tu sabun. Okey, lepas tu bila selesai, sekali mandi, ulang 2 kali, jadi 3 kali. Okey. Kemudian kata nombor 9 tu kita nak basuh bahagian belakang. Pusingkan dalam keadaan kiri ke kanan, dibasuh leher dan badan sebelah lampu kanan dan belakang sehingga ujung kaki. Kemudian pusingkan mayat mengiring ke kiri, basuh leher badan sebelah lampu kiri hingga ujung kaki. Begini. Tadi bahagian depan, lepas tu kita nak basuh belakang, kiri. Okey, kiri basuh belakang, kanan. Lepas tu letak blok, balik kiri blok. Okey, sebenarnya basuh bahagian belakang ni, kalau jenazah duduk seorang ni, sekali dah blok. Kiri tu lah, kata dah, sekali dah blok. Tapi kalau duduk 2 kali tu, tak ada masalah. Okey, ayatnya kalau kita ingin mulai cakap ni, sekali dah blok. Kecuali kita ingin sikit, kita ingin gitu. Bukan sikit je, tapi ingin sikit. Ini kedua 2 kali lah. Kalau kita ni, wallet ni, sekali dah blok. Okey, nanti praktikal kita tunjuk balik. Jadi lepas dari ketiga itu bersih iring tadi, jiwa air, sabun, banyak. Lepas tu bilas, sama lah. Bilas sekali, lepas tu ulang 2 kali untuk berniaga lagi. Okey. Kemudian letak balik tu kita bilas sekali lagi. Bilas akhir. Kemudian itu irus air kampung baru. Besar neraka, baru kita jiru air kampung baru. Air kampung baru ni last sekali dan kita tak pindah dengan air biasa. Maknanya selesai dengan air kampung baru tu, lepas tu kita dah biar dia bau air kampung baru. Air kampung baru ni kita nak suruh dia bau. Jadi kalau kita hilang bau tu. Kemudian selesai mandi jenazah tersebut, dilah badannya dengan kain yang bersih dan kering, salingkan dengan kain yang bersih. Lepas kita jiwa air kampung baru tu, kita ulak. Lepas kita lap, kita saling kain basah tu dengan kain kafir. Okey, seterusnya tutuplah tubuh dan kukunya dengan kapas bercawat. Bagi jenazah perempuan, adalah diikat dengan kain sebagai cawat. Kemudian barulah dia keluar daripada tempat mandi. Okey, sebelum kita akad ayat tu nak kapas, kita letak cawat. Kalau lelaki biasanya kita ada kapas gerak kapas kan, untuk bahagian maluan depan belakang. Biasanya orang buang tukang mandi dia jahit kain sikit, dia letak kapas dalam, dia akan cawat juga. Ataupun kita boleh guna paper dewasa. Lelaki buang dia pakai paper tu, lepas tu saling kain dia tu dengan kain kuih, baru kita angkat dia untuk bertempat kamar. Okey, ni kita duduk bekas ataupun takung mandi guna ni mudah mandi. Kalau ni tak mau pakai apa tak masalah. Dulu zaman dulu kita baru belajar tu pakai telur kada je. Habis telur kada ni kalau bila air sepik banyak nak kerja. Kalau bila air wah macam bekas ni senang. Kita guna bekas ni, kita boleh cabut sesir tu,
Dan bila kita pasang jadi ni, jadi mudah je. Kalau lepas spray pun tak ada masalah, masa kita order wayar ke dalam bilik air kan, jadi bekas itu dulu. Jadi kalau bekas bilik air spray pun tak ada masalah. Okay. Dan bila kita guna bekas ni, anak-anak dulu pun mudah. Sebab tu saya suruh kalau macam suruh kalau nak buat bekas ni, kalau boleh buat bekas ni kan, mana kita boleh campur sesa ni, kaki suku, body suku. Pasal setengah-setengah masjid tu kita tengok dia pergi tepuk sekali kaki tu dia mati sekali body, jadi besar. Duduk masjid apa luar, balik ke rumah nak masuk dalam rumah lagi, masuk terbang lagi, masuk dapur lagi, dalam mandi dulu anjing banyak masih itu mandi dalam rumah masih mandi bukan mandi dalam masuk anjing orang. Okey, kita tengok gambar sekarang. Dia faham kan? Ini tengok gambar dulu. Pada insyaAllah kita buat praktikal. Okey. Okey, mula-mula kita letak takut ni. Okey. Ini sebabnya pakai samangan, pakai sebangan. Sebabnya sebelah kiri lah. Pakai dua-dua ke. Okey. Jadi mula-mula kita lembut-lembut dulu, dijiru air sekali. Okey, lepas tu ni, masa nak buang ni, kalau nak akad ni boleh, nak akad ni, nak buang kan. Kalau tak mau akad letak ni tu pun tak ada masalah kan. Dia akad ni, dia akad sekejap ni, dia akad tu tak balik. Lepas tu dia tekan dulu kan. Ni buang kan. Tekan dulu, nak tekan dulu ni boleh, tapi tekan blok kiri saja pun tak ada. Tekan-tekan tangan kiri itu letak pakai kot. Kalau ada nanti keluar tu dia nanti keluar. Kalau ada tak ada masalah, kita bersih lah. Sama macam kita bersih pelok. Okey. Lepas tu sudah kita menguang, kita nak ambil wudu, kita bersihkan bahagian wudu ni. Kita bersihkan telinga, mata, hidung, mulut. Okey. Lepas tu kita ambil wudu. Kita ambil wudu kepada jenazah. Lepas kita ambil wudu, baru kita mulakan mandi jenazah. Mula-mula mandi ni, dijiru air, kita berniat sahaja aku mandikan banyak ni kerana Allah Ta'ala. Jadi kita mulakan dua kanan dulu. Dua kanan kita dijiru air, kita sabung, kita gosok-gosok dan kita bilang dan kiri. Dua kanan, mula dua kanan dulu untuk belok kiri. Lepas tu dia tunjuk cara keluar. Ini dia buat dua kali dia ingin berani sekali, berdua kali mudah sekali. Jadi itu masuk bagi rakan. Ingat pasti ingin jenazah ni pastikan kain sarang kita tu tutup belakang dan depan belakang. Ada kita nanti saya juga ada buat lelah ni, kita lebih kain lagi. Nanti kita ketika kita tunjukkan. Okey. Lepas ada kita ingin jenazah, kita basuh-basuh, kita sabung, kita bilang. Okey. Last kali ni, dia sedia air kapur baru ni, dan dia akan jiru atas mayat ni, dia tutup. Sebenarnya tak ada tutup apa, kita kaisah tu tutup atau rusak dalam tu, kita jiru dia akan tubuh dia air kapur baru ni. Okey. Ini gambar supaya lebih faham. Nanti praktikal kita tunjuk balik dia lebih faham. Okey. Seterusnya perkara-perkara sunat ketika mandikan jenazah. Ini sunat Yang pertama sunat memandangkan mayat ke arah kiblat. Saya kata tadi kalau ada yang berharap mau kita luar bila menghadap kiblat, cara nak menghadap kiblat kalian ulur kaki ke arah kiblat. Gitu. Kalau tempat tu juga boleh ulur ke arah kiblat, kita buat kiblat. Seterusnya ditinggikan sedikit bahagian kepala, menutup mayat dengan kain boleh dimasukkan air, kaisah agung dengan kain busuk. Memandikan mayat dengan 3 kali mandi, 3 kali kita hari sabuk, bilah, baru sekali 2 kali gitu. Maka kita ambil sembahyang lah. Basuh yang pertama wajib, yang kedua, yang ketiga pula yang sunat. Yang kelima, sunat menceritakan kebaikan semati kepada orang lain. Sekiranya kita jumpalah benda baik semasa itu jenazah, tapi dia semata tu masa mandi ke, masa rapah, masa sembahyang, masa lantai kuat, maka sunat kita cerita kepada orang lain
supaya ambil iktibar dan orang boleh tengok apakah amalan yang si mati ni buat. Contoh macam kita kata dulu masa kita awal tunggu ni Aziz mati kan, masa kita hantar mayat kubur tu memang kita tengok awal tu ikut dia daripada masjid sampai ke kubur, memang kita ikut tu terus memang pergi ingat tau. Jadi tanya apa amalan dia, amalan kubur ni untuk kita tiru lah tau. Jadi tanya-tanya amalan kubur ni, kubur ni tak pernah tinggal salat tahajud. Tu antara amalan kubur, tak pernah tinggal salat tahajud. Kita kejut-kejut lepas tu tidur pula. Tuhan kot dah masa nak kecil lah apa lah, tengok baru kulit tu baru lah tidur pula. Okay. Seterusnya membakar bahan-bahan bawah seperti setanggi. Sunat kita bakar setanggi untuk bawah. Itu sunat nak bakar boleh, sama bakar berapa, tak ada masalah. Okey, seterusnya mengkafan mayat. Kafan semayang tangan 3 ada 10.5 kita rehat betul rehat betul. Seorang lelaki dia tak boleh rehat duduk dalam masjid lama-lama dia ada jenisnya nak buat nyamuk dia kejap. Jadi setengah kita lepas hari setengah tu kejap lagi kita sambung pula insyaAllah. Itu berhenti sekian. Allahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.